Assalamualaikum dan hai, bersama saya Muhammad Adib Zahir, ASL Tuba 2021. Pada malam ini, saya akan mengajar anda untuk menganalisis skor muzik khas untuk alat tuba. Baiklah, video ini dirakam khas bagi program pra-LIBB 49. Sebelum itu, terdapat pesanan ringkas di description box yang boleh anda baca. Tetapi saya akan ulang kembali di dalam video ini. Yang pertama, pelatih dikehendaki untuk memuat turun, baca dan fahami modul yang telah disediakan oleh SL dan ASL terlebih dahulu. Okey. Kemudian, pelatih perlu juga memahami bahagian teori muzik terlebih dahulu sebelum belajar bahagian analisis skor ini. Okey, di dalam modul itu terdapat 3 bahagian. Yang pertama, pengenalan instrumen. Yang kedua, teori muzik. Dan yang ketiga, bahagian skor analisis. Jadi, pelatih perlu memahami bahagian teori muzik terlebih dahulu. Kerana di analisis skor ini, kita akan menggunakan kembali ilmu yang telah kita pelajari pada teori muzik. Okey, mari kita mulakan sesi kita pada malam ini. Baiklah, jikalau anda teliti pada modul tersebut, terdapat 2 lagu. Yang pertama, lagu Negaraku. Yang kedua, lagu You Item di Hatiku. Tetapi pada video ini, saya hanya memilih untuk mengajar tentang lagu Negaraku. Okey, kerana untuk lagu You Item di Hatiku, kita akan belajar pada sesi selepas ini. Sesi Google Meet selepas ini. Okey. Jikalau anda lihat di sebelah kanan saya, terdapat beberapa perkara yang kita akan dalami dalam skor lagu Negaraku ini. Yang pertama ialah tempo, yang kedua clef, yang ketiga time signature, yang keempat tanda nada atau scale, yang kelima pengecualian atau accidental, yang keenam triplet dan yang ketujuh simbol dan tanda muzik. Baiklah, di sebelah kanan saya ini terdapat skor penuh lagu Negaraku bagi tuba. Okey, ini adalah skor muzik dia. Bermula daripada bar pertama hingga bar terakhir. Bagi sesiapa yang tidak memuat turun ataupun tidak print, bagian tidak print, bolehlah screenshot bahagian ini dulu untuk memudahkan pembelajaran kita selepas ini. Baiklah, pada video ini saya akan hanya menerangkan beberapa pengisian yang ada dalam modul. Penjelasan penuh terdapat dalam modul, sebab itu saya galakkan anda baca dahulu, fahami dahulu modul tersebut. Okey, so jika anda lihat di sini terdapat gambar. Gambar ini akan boleh anda dapati daripada sebelah kanan atas sekali skor tersebut. Skor tadi yang saya tunjukkan. Okey, di situ terdapat perkataan tuba. Okey, perkataan tuba ini bermakna skor ini khas untuk tuba. Jikalau alat lain terdapat juga perkataan clarinet, maka skor itu khas untuk clarinet. Jikalau terdapat perkataan trombon, maka skor itu khas untuk trombon. Okey, seterusnya kita lihat terdapat tempo. Okey, terdapat tempo di situ. Crochet equal to 86. Itu bermaksud kelajuan untuk lagu ini ialah 86 beat per second. Okey. Seterusnya kita ada bass clef untuk skor ini. Okey. Bahagian atas kanan ini amat penting kerana ia juga menentukan keseluruhan bagi skor ini selalunya. Okey. So kita dapat mengetahui tempo, bass clef, tanda nada dan juga time signature. So terdapat tanda nada di situ. Tanda nada bagi skor ini ialah A flat major, iaitu di mana terdapat 4 flat. Seperti yang anda lihat di situ, iaitu B flat, E flat, F flat dan D flat. Maka not-not lain dimainkan secara natural. Okey, terdapat time signature di situ iaitu 4/4. Okey, yang membawa maksud 4 beat atau 4 crochet dalam satu bar.
time signature ini juga amat penting. Kenapa? Kerana terdapat juga time signature yang lain. Wujud juga time signature yang lain yang dan juga penting, time signature ini juga penting untuk pengiraan. Jika terdapat rest, pengiraan rhythm dalam sesebuah bar. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada pengecualian atau accidental. Okey, pengecualian ini ialah apabila terdapat situasi di mana not muzik tersebut tidak mengikuti tanda nada yang telah ditetapkan. Okey, tanda nada ditetapkan dalam lagu Negaraku ini ialah A flat major. Maka semua G dalam skor ini sepatutnya bermain natural. Tapi jika kita lihat pada contoh yang pertama iaitu bar 12, G tersebut terdapat tanda flat di hadapan kepala nota G tersebut. Maka G tersebut perlu dimainkan secara flat dan bukannya natural seperti biasa. Okey, terdapat juga penjelasan sejauh manakah G itu akan flat. Okey, so penjelasannya terdapat di dalam model. Jikalau anda lihat, jikalau anda baca bahawa hanya G tersebut yang flat sahaja kerana selepas G tersebut berada di beat keempat. Dan juga kita tahu bahawa time signature ialah 4/4, maka hanya ada 4 beat je dalam satu bar. Jadi G tersebut adalah G beat yang terakhir. Jadi selepas G tersebut tiada lagi G dalam garis yang sama, dalam bar yang sama. Dan juga bar selepas itu iaitu bar 13 tidak akan G di dalam bar 13 dan seterusnya tidak akan dimainkan flat kerana simbol flat tersebut telah dibatalkan oleh garis bar di antara 12 dan 13. Okey. Begitu juga dengan contoh-contoh yang berikutnya itu bar 14, bar 20 dan bar 22. Bagi 14 terdapat A natural, walhal tanda nada yang ditetapkan adalah A flat, tapi untuk bar 14 ini A tersebut dimainkan A natural. Begitu juga bar 20 G flat dan juga bar 22 A natural. Baiknya seterusnya kita akan beralih kepada simbol slur. Okey, tadi kita sebutkan bahawa terdapat tanda-tanda muzik atau simbol muzik yang kita akan bahaskan dalam video ini. Okey, yang pertama. Okey, di dalam lagu ini terdapat simbol slur yang pertama. Okey. Terdapat contoh simbol slur di dalam bar 6 dan bar 7 dan juga bar 22. Okey. Dalam bar 6 simbol slur tersebut adalah daripada not G di bar 6 hingga not E flat. Okey, not E flat di bar 7. Terdapat pada bar 22 keseluruhan bar adalah dislurkan, dimain secara slur daripada B flat hinggalah ke D flat. Maaf, E flat tersebut, not E flat tersebut. Okey, seterusnya terdapat tanda accent, tanda music accent pada bar 21, bar 22 dan juga bar 24, 25, 26 dan 26. 3 bar terakhir dalam lagu Negaraku ini. So kita boleh lihat di situ seperti di keadaan saya ini contoh-contoh accent tersebut. Okey, akhir sekali kita akan membahaskan tentang simbol dinamik bagi lagu Negaraku. Okey, bagi lagu Negaraku, dinamik adalah cara kita memainkan sama ada louder atau softer lagu ini mengikut tempat-tempatnya di dalam bar ini. Okey, kita mula daripada bar pertama. Terdapat dua warna anak panah di situ iaitu anak panah merah dan juga anak panah kuning. Bagi anak panah merah yang menunjukkan tanda dinamik sama ada F, MF, MP dan juga P dan sebagainya. Manakala anak panah kuning tersebut menunjukkan sama ada crescendo atau decrescendo. Okey, kita bermula daripada bar pertama. Sudah tentu bar pertama kita akan memainkan secara mezzo forte. Okey, walaupun tidak tertulis di situ mezzo forte, tapi kita boleh agak kerana selalunya lagu dimulakan dengan mezzo forte. Kita juga boleh mengagak dengan
kita juga boleh mengagak dengan bar ketiga. Kerana bar pertama mezzo forte, kemudian terdapat crescendo, kemudian F di situ, kemudian di crescendo ke mezzo forte. Okey, daripada bar ketiga dan seterusnya sampailah bar ke-11. Okey, walaupun tidak terdapat tanda mezzo forte di situ, tapi kita rujuk balik kepada bar 3, maksudnya keseluruhan sepanjang dari bar 3 sampai ke awal bar 11 kita main mezzo forte. Kemudian kita ada crescendo. Crescendo maksudnya kita akan main louder atas daripada mezzo forte, maka ia akan menjadi forte balik. Menjadi forte. Maka bar 12 hinggalah ke bar 19, anak panah yang awal daripada crescendo itu kita akan main forte. Okey. Kemudian ada crescendo di situ ke arah fortissimo, FF. Okey, dari FF tu kita akan main sampailah ke bar 22. Okey, bar ke-22, and then kemudian secara tiba-tiba pada bar ke-23 terdapat forte di situ. Jadi anda perlu membezakanlah antara fortissimo dan forte di situ. Kemudian ada crescendo ke fortissimo, FF. Kemudian kita akan main FF dari bar 24 hinggalah ke bar 26. Okey, jika anda tidak tak dapat ikut di mana bar tersebut, sebenarnya anda perlu menandakan nombor bar. Bagi senang untuk rujukan, seperti yang ada dari bar 1 hingga bar 12 tersebut. Okey, di situ saya tandakan sendiri untuk memudahkan, tapi bar 13 hingga bar seterusnya saya tidak tandakan. Sepatutnya anda tandakan bar tersebut, keseluruhan lagu daripada bar pertama hingga bar terakhir, senang untuk anda rujuk. Perkara ini juga menyenangkan anda ketika kita berlatih dalam ensemble bersama alat-alat yang lain, ketika konduktor rujuk kepada bar tertentu untuk kita latih. Jadi kita tidak akan terkial-kial dan memudahkan kita untuk jadi untuk mencari bar yang dikehendaki. Okey. Anda boleh menconteng skor ini untuk memudahkan pembacaan anda. Okey, selain daripada menulis nombor bar, terdapat juga anda boleh warnakan not-not accidental tadi untuk anda lebih cekap, untuk anda lebih peka yang mana ada accidental. Kemudian pada simbol dynamic ini juga anda boleh tandakan dengan warna yang berlainan agar anda lebih peka dynamic apa yang anda perlu main pada bar tersebut. Okey, di manakah perubahan dynamic? Ini adalah perkara yang saya amat sarankan apabila anda dapat sesuatu skor. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan selamat maju jaya saya ucapkan kepada semua para pelatih. Kita jumpa selepas ini dalam sesi Google Meet. Okey. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada saya, ASL ataupun SL sendiri. Di dalam video ini saya ulangi hanyalah panduan ringkas, tetapi penjelasan yang panjang, penjelasan yang secara teliti terdapat di dalam modul tersebut. Jadi untuk anda lebih fahami, baca modul tersebut, dan jika terdapat frasa, perkataan, ayat yang tidak terfaham di dalam modul tersebut, bolehlah nyatakan kepada kami. Okey, saya ulangi lagi, di dalam modul tersebut terdapat dua lagu, iaitu lagu Negaraku Ini dan juga lagu UiTM di Hatiku. Jadi lagu Negaraku telah saya kupas di sini. Saya mungkin akan bertanyakan beberapa soalan kepada anda di dalam sesi Google Meet kita selepas ini. Manakala lagu UiTM di Hatiku saya akan ajar dalam Google Meet selepas ini, kerana terdapat kita akan lihat perbezaan di antara skor Negaraku Ini dan juga skor UiTM di Hatiku. Kita akan bezakan dan analisis kedua-dua skor ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat maju jaya.